permintaan pair EA daripada Tuan Bonnie. Okey, EA dia rasanya agak volatile dalam beberapa minggu ni, tapi minggu lepas pun agak volatile juga. Dia naik lepas tu dia turun semula. So saya ada nampak sedikit sebab adalah saya trade dalam akaun apa, ada satu akaun contest saya trade EA ni. Okay, so boleh nampak EA. Boleh. Okay, so EA saya rasa hari tu minggu lepas kita ada bagi tahu this support 1.433 ni. Okay, so it has actually reached dekat situ, and then it started to rebound back. Okay, dia sideways untuk beberapa hari. Okay, so kalau kita pergi dekat time frame yang kecil, this is the part dia sideways. Okay, tapi lepas tu dia naik semula. Sekejap ya, dia break up sebab hari tu Aussie tiba-tiba melemah hari Jumaat ataupun hari Khamis, dia melemah, jadi dia membuatkan EA naik lah. Okay, so saya rasa ini last week kita ada analisa pair ni rasanya. Okay, kita kata kalau nak short apa, small stop loss kita letak kat sini dan kita buy. Okay, saya rasa dia masih hold. Okay, of course saya tak entry yang dekat sini lah sebab saya jarang trade pair ni, tapi ada sekali-sekala je saya trade dalam account contest ada satu platform. Okay, so dia masih ke atas lah. Okay, kita kata hari tu 1.534 rasanya kita exit dekat this resistance. Okay, tapi kalau nak berani hold boleh lah, tapi kalau market buat sedikit macam ni retracement, kita takut, dan boleh lah sama ada BE ataupun kita exit dahulu. Sebab pair EA ni dia laju sedikit, dia naik 200-300 pip apa kata sekali nafas. Okay, jadi kalau nampak hari Isnin tu dia buat penurunan, lepas tu baru naik sebulan. Tapi saya rasa hari Isnin ni ini saya punya personal bias Okay, don't take it as a something sacred word ke ataupun casting stone. Okay, so because I'm expecting Macron to win a bit confidently hari Ahad ni, so that will give a slight boost, tapi tak adalah gap sampai beberapa ratus pip. Maybe dia naik dalam ni 1.49, maybe dia start dekat 150 ke ataupun 150 something. Okay, dekat sini, then lepas tu orang panggil tutup gap apa semua tu, something like that, dia turun semula then naik ke atas. So this might happen untuk Euro AUD lah, tapi at this point I think 1.5340 might be the max. Maybe boleh exit lah. Okay, as long as dia hold above this 144, 145 punya region, then I will still buy on dip punya mode untuk EA, sebab we are expecting Euro untuk bounce back ni, and AUD to weaken temporary lah. Okay, so this will give EA a bit on the upside. Okay, Mon? Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk pair Euro AUD Okey, next kita ada permintaan UJ daripada Cik Didi. Cik Didi, UJ ni dah kali keempat pun nafas, kata nyawa kita dah kena ambil dah. So kita kena kita kena ambil nyawa kelima dah untuk UJ. Okay, jokes aside, rasanya last week kita kata 128 23 16 April. Sekejap saya tengok. 23 7 16 April. Kita dekat sini. Okay, kita dekat sini. Okay, this resistance. Maknanya kita masa tu dekat 127 something. Okay. Yes. 126 73 lah. Okay. Yeah. Kita kata ini kali lah. Ini kali lah. Tapi macam biasa dia mesti akan kali lah. Okay, sebab dia rasanya 4 kali kita tersilap dekat UJ ni. Okay, so saya rasa dia genapkan ataupun dia jadikan biasalah nombor ganjil. So kali kelima lah. So kita dah terkena ini. Tapi saya rasa yang ni mungkin boleh menjadi satu new beginning lah untuk kita. Okay, maknanya 129.40
harap-harap kali ni lah, okay? Okay, is the real resistance ataupun this will be the pucuk lah kata trader kita lah, okay? So siapa yang dapat 129.40 tu mungkin boleh saya rasa boleh saya pakai bahasa trader, kita boleh peram lama lah, okay? So sebab saya nampak this might be a new lower high untuk UJ. Okay, but again, this is just an analysis. Okay, we can be wrong, which is proven. Market dah 4 kali kita dah wrong ataupun 5 kali kita dah wrong. Okay, but hopefully kali kelima ni ikutlah. Okay, sebab kita nampak masih ada rejection. Okay, ini yang kita kata sama ada you all suka trade M pattern lah ataupun Quasimodo lah ataupun head and shoulders lah ataupun apa lagi kan saya tak tahu apa nama-nama pattern lah. Okay, so I think this is a clear pattern right now. Okay, dia untuk ke bawah lah, cuma itulah sekarang ni sebab bond yield ni dia masih tak nak turun ke bawah sebab dia selagi bond yield masih ke atas ni, so UJ pun boleh ke atas lagi, tapi dari segi technical ataupun dari segi fundamental pun kita nampak ada sedikit rejection at this zone. Okay, so kalau tanya saya, of course I'm still orang kata looking for this lawan trend lah. Biasalah trader Malaysia ni dia suka lawan trend. Padahal kalau kita ikut trend, kita dah rasanya beribu-ribu dah kita dah profit. Kan Bun? Kalau kita ikut trend. Betul lah. Tapi trader Malaysia ni dia suka lawan trend. Apa yang naik, pasti turun. Apa yang turun, pasti naik. Okay, tapi kalau teknik ni, kalau kita ada SL, saya okay sebab kita punya risk ratio okay. Siapa yang ada stop loss, of course teknik kita okay. Bukan teknik kita je, semua teknik kalau ada stop loss semua okay. Tapi trader Malaysia mana ni tak macul lah kalau ada stop loss. Jadi dia suka lawan trend. Okay, kita akan yang naik pasti turun, jadi kita pergi sell sampai lagi-lagi kita dah terkena kali pertama ni. Saya rasa bukan kita je sebenarnya, ramai trader bank ataupun trader investment banking semua terkena sebab UJ pergerakan Japanese yen kali ni adalah memang luar jangkaan ataupun UJ generally lah, sebab kita nampak kan berapa ribu pip, dekat 2000 pip ya. Saya rasa last week kita ada bagi tahu berapa ribu pip. Sekejap saya tengok. Kita tengok berapa ribu pip. Kalau saya ambil daripada sini, bawah sini, almost 2,600 pip. Kalau saya ambil even daripada breakout ni, ataupun daripada breakout ni pun, daripada 116. Sebab 116, hari tu kita kata itu dah new high. Itu pun dah 1,300 pip. Dalam berapa masa ni? Dalam 7 Mac. Maknanya dalam sebulan setengah. Jarang berlaku. Sebab kalau you all tengok pergerakan movement macam ni, dia berlaku mungkin tahun 2015. 20 years apa? 20 years 20 years high. Ni tengok. Even dalam charta TradingView pun yang paling awal dia ada pun 2003, 2002. Even dia dah ni lebih daripada tahun 2002. Tahun 2002 ni paling high pun 128.70. Sebab tu kita panggil 22 year high ataupun 23 years high. Tak pernah UJ buat this high in the last 23 years. Okay. Sebab ini jarang-jarang berlaku. Sebab kalau you all tengok pair UJ ni pergerakan dia macam ni ataupun macam ni ataupun macam ni, sikit je dalam 300, paling banyak pun 300-400 pip, ataupun at one time dia turun pun maybe dah 500 pip ataupun 400 pip. Okay, yang ni 1,300 pip ataupun dari bawah ni dekat 2,000 lebih pip. Jarang-jarang. It's a once in 20 years lah kind of a move. Okay, so memang ramai terkena. Jadi tak perlu nak sedih, tak perlu nak ni. Jadi bukan kita seorang. Sebab biasanya kalau market yang biasa, okay, kalau UJ dah sampai di sini, dia akan turun sedikit, lepas tu dia naik, turun, lepas tu dia naik, turun, naik, turun. So this is a move
normally akan berlaku pada UJ, tapi kali ni dia one shot. Dia naik sebab kita nampak impact yang FOMC akan buat untuk 50 basis point yang akan datang, dengan probably 50 basis point dalam bulan Jun, then maybe about 25 basis point. Ini adalah untuk bond yield, dan of course the balance sheet runoff. Ni impact dua ni membuatkan bond yield. So sebab saya tunjuk bond yield sebab UJ ni berkait rapat dengan bond yield ni. Sebab dia, kenapa UJ jadi macam tu gila, sebab yang ni. Sebab kat sini pun dia jadi gila sebab kita pernah bagi tahu 1.75 will be the maximum ataupun 2% will be the maximum. Okay, so sebab tu kita kata UJ pun akan ni, tapi daripada 2% ni, okay, dia dah naik almost dekat 3%. 1% interest rate, okay, dalam 1 bulan. Okay, tengok dekat bond ni, jarang-jarang dia naik macam tu. Dia kalau turun pun sedikit, lepas tu sedikit. Ini pun masa COVID hari tu dia turun banyak. Okay, so kali ni dari lepas COVID dia naik semula. Okay, so ini yang buatkan UJ menjadi gila. Okay, jadi yang ni kita tak boleh buat apalah sebab ini melibatkan central bank. Kalau central bank masuk, memang kita tak boleh buat apalah. Kita tak boleh fight. Dan saya orang kata don't fight FOMC. Lagi-lagi Federal Reserve lah. Okay, don't fight Federal Reserve sebab dia adalah kingmaker. Okay, so dia punya pergerakan akan menjadi macam tu. Sebab tu kalau central bank masuk, kita memang tahu ini adalah jorong besar. Macam hari tu kalau pair Swiss franc, kalau SNB masuk yang tahun 2015 tu, yang ada satu spike ke bawah sampai broker. So kalau central bank masuk secara besar-besar macam ni, memang tak boleh nak buat apa lah sampai broker boleh lingkup. Lebih kurang macam lah. Cuma yang ni dia tak berlaku one shot, dia berlaku dalam beberapa minggu. So, impact Federal Reserve ni. Sebab Federal Reserve kalau dia masuk, dia punya dana tu bukan beratus-ratus ribu atau beratus-ratus juta, ataupun even bukan bilion-bilion, dia beratus bilion ataupun trilion. Dia boleh 100 bilion sampai ke 1 trilion atau beberapa trilion. Okay, dia orang punya dana. Jadi dia boleh mainkan pasaran currency lah. Okay. So back to UJ. Back to UJ. So saya rasa kali ni lah. Okay. Hopefully ini kalilah menjadi kita punya ni. Sebab saya pun ada sell saya start sell UJ kat sini. Saya dah close dekat sini. Lepas tu saya cuba sell, saya tengah floating. Okay. So saya ada tengah sell beberapa layer untuk UJ. So hopefully dia tak mencanak untuk turun. Kali ni harap-harap dia turun lah dari sini sebab ada beberapa impact kita nampak. Okay, saya sambung terus ke GJ. So GJ, of course GU ada dia punya effect dia. Tapi kita dah nampak GJ dia dah buat satu new lower low kat sini. Dia dah break. Kalau siapa yang trade head and shoulder punya pattern, dia dah break this neckline. Okay, dia dah create. So in a way it's a confirmation of reversal ataupun retracement lah, which you call it. So cuma sekarang ni kita expect dia naik ke atas untuk test this broken support untuk turun, ataupun dia naik sedikit untuk create this another lower high dan baru turun. Okay, biasa trader akan tunggu untuk neckline breakout as a confirmation. Mungkin siapa yang dah entry kat sini, okay, mungkin dia hold ataupun dia dah exit. So dia akan tunggu, okay, untuk trade. Ini yang siapa suka trade sama ada engulfing candle lah, ataupun dominant candle lah, ataupun order block, apa semua tu. So they will look into this, they will draw this line, okay. So this will be the good zone untuk entry, okay. So tunggu sampai dia datang ke sini, test ataupun masuk dalam zone ni untuk short. So ini adalah untuk G. So sebab tu saya rasa JPY mungkin ada peluang lah. Okay, of course kita kata last week ada peluang untuk daripada sini untuk turun.
Tapi seperti biasalah, kita mesti dia akan naik, ambil kita stop loss ataupun MC kan kita dulu, lepas tu baru ikut analisa kita. So siapa yang dah trade lama mungkin dah tahu dah, biasa memang trader akan kena macam ni. Kita entry kat sini, dia akan naik buat macam fake out dahulu, lepas tu baru dia turun. Okay, so anggap benda tu sekarang dia berlaku lah, maknanya dia dah MC kat account kita, lepas tu baru dia turun. Jadi sekarang ni dia naik, lepas tu dia dah turun dah. Okay, so itu adalah untuk UJ. So since GJ saya tunjuk kat sini, dan Mak tunjuk GJ lah. So GJ we are expecting deeper correction sebab GBP tiba-tiba kita nampak dia melemah. Okay, hari tu siapa tu Boris Johnson kena grill teruk sampai saya rasa even parti dia pun suruh dia resign, Boris Johnson. So kita expect ada kelemahan GBP lah untuk 1-2 minggu ni. Jadi GJ maybe naik ke atas sedikit, dia turun, okay, tapi GJ akan buat deeper correction. So kita expect tak berapa stable untuk buat masa ni untuk GBP. Temporary negative news untuk GBP lah. Okay, so kalau dia tak turun daripada sini pun 167, at least 168 dekat zone ni lah, baru dia turun. Okay, tapi yang ni mungkin boleh swing sell lah untuk GJ. So saya pun ada sell GJ kat sini, tapi saya dah exit. So sekarang ni saya ada satu entry ataupun 2 entry rasanya. Saya tengah sell, tapi dia tengah naik lah. So hopefully dia naik, and then saya re-entry lagi dekat atas untuk GJ. Okay pun? Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk UJ dan GJ ya. Okay, next. Okay, Tuan Rahim terkena dengan Go minggu ni Itu goal ni biasa. Lagi-lagi time sekarang ni dengan isu geopolitik, susah nak predict. Kejap Rusia kata okey, kejap Rusia kata undurkan tentera, kejap Rusia kata oh tak, saya akan serang semula. So memang susah nak trade goal bawah masa ni. Bukan macam sebulan 2 bulan yang lepas, jadi 3 bulan lepas mudah sedikit, tapi 2 bulan ni agak-agak susah goal. Okey, lepas tu Tuan Rahim atau mana-mana viewer kalau ada soalan atau permintaan tu boleh terus type di ruangan komen nanti Cikgu Rashid akan bantu Okey, trade index ada commission tak? Ya, kalau commission untuk index sangat rendah Kalau tak silap dalam 30% atau 20% sahaja. Okey, dah serik dengan Go Ya, sebab seperti yang Cikgu Rashid cakap lah, sekarang banyak sentimen semasa kan. So, dia banyak up and down Mining kripto ni akan habis tak suatu hari nanti? Maksud saya jumlah amount setiap kripto. Okey, Cikgu Rashid. Mining. Okey, saya kurang faham dengan soalan ni. Okey, tapi saya cuba jawab seberapa dengan apa pemahaman saya, tapi mungkin boleh tambah sedikit lah. Okey. Mining kripto, okey, bila kita masuk ke kripto ni, saya assume Bitcoin lah, okey. So coin-coin lain selain daripada Ethereum, saya rasa lain coin tu sama ada kita kata alternate coins ataupun token-token ataupun ada yang panggil shitcoin, okey, yang tu tak masuk dalam kita punya kamus lah ataupun dalam kita punya trading. So Bitcoin, mining crypto, okay, of course masih berleluasa. Saya rasa 21 juta is the maximum supply untuk Bitcoin. Sama ada supply akan bertambah atau tidak, buat masa ni saya rasa tak ada apa-apa news pun pasal tu. That's why people using that as a selling point Bitcoin all this while. Bitcoin cuma supply ada 21 juta, kita penduduk dunia katakanlah ada 6 bilion, even daripada 6 bilion, kalau crypto coin owners kalau 1% pun berapa, saya pun tak tahu, 60,000 ke 600,000 kata 6 juta, okay. It is more than that. That's why Bitcoin harga, tapi kita nampak sejak dia naik sampai 65,000, dia dah turun sampai sekarang 40,000 ataupun below 40,000 as of today saya rasa. Okay. Pasal mining ni saya kurang tahu sebab ada macam-macam teknik untuk orang mining. Okay. Jadi ada yang pakai even pakai Chrome ataupun pakai internet
pun orang kata boleh pakai Bitcoin apa semua tu ataupun apa ada macam affiliate links. So I don't believe on that, tapi ada orang buat promote apa cuba pakai apa tu macam Chrome punya extension ke apa. Boleh pakai internet and then kita akan dapat Bitcoin. So I don't know whether it's true or not. Tapi bolehlah siapa yang berani ambil risiko bolehlah cuba. Bun ada buat ke? Bun ada ni. Okay, saya tambah sikit pasal mining Cikgu Rashid. Yang mining yang macam Cikgu Rashid cakap Chrome ataupun yang Telegram tu, yang tu saya tak join lah sebab saya tak faham bagaimana how it work lah, bagaimana dia. Bagus. Saya pun tak faham. Sesuatu yang saya tak faham saya jarang masuk. Okay. Dan untuk mining yang guna mesin, mining yang untuk guna mesin seperti yang Cikgu Rashid cakap lah, Bitcoin, Litecoin, itu saya pernah run lah sebab kita perlu beli mesin tu. Contoh untuk Bitcoin saya pernah beli S9 lah, S9, dan kita cuma pasang, dan yang tu dia memang akan mining Bitcoin untuk kita lah. Dan untuk Litecoin saya ada beli L3 lah, L3 Plus tu tak silap. So mesin tu dia bila kita on 24 jam tu dia saya mining sebab crypto ni dia perlukan mining untuk sebagai medium untuk kita buat transaction. So setiap kali transaction tu kita dapat fee tu akan kita dapat sebagai mining, hasil mining. So untuk soalan akan habis ke tak, saya rasa bergantung kepada cara approval crypto coin tu. Kalau dia masih menggunakan kaedah seperti Bitcoin, Litecoin, so maka proses mining tu masih diperlukan lah. Kecuali baru-baru ni ada coin baru dia menggunakan cara lain lah, proof ke macam mana saya tak pasti, yang tak memerlukan mining ataupun dia tak perlukan macam mana dia lebih kepada green macam mana yang sekarang dia orang ada campaign ke arah green, tu. Okay, itulah. So saya tambah sedikit. So yang pasal mining ni saya rasa kebanyakan negara ataupun even macam Elon, ada yang kata Elon Musk adalah Nakamoto ke apa nama founder Bitcoin tu? Satoshi Nakamoto atau Satoshi nama penuh tak ingat. Ada yang kata Elon Musk adalah orang tu, tapi saya rasa bukanlah. Okay, tapi even Elon Musk pun masa awal-awal kata Tesla boleh bayar pakai Bitcoin, and then lepas tu dia have to contradict. So Tesla adalah electric car, lepas tu Bitcoin pakai mining. So dia contradict dia ni sebab mula-mula dia cipta Tesla supaya nak save energy, save environment. Tapi bila dia support Bitcoin untuk digunakan sebagai pembayaran atau mode of payment untuk Tesla yang electric, so last dia tarik balik. Saya rasa sekarang ni kalau tak silap saya, Tesla dah tak boleh beli guna Bitcoin. Okay, so that's why Bitcoin pun dia ada impact. And of course China and then a few other countries dia dah buat rate untuk pasal mining. Even Malaysia pun saya rasa ada banyak case yang kita dengar pasal mining, illegal mining semua tu. Ya, betul. Jadi saya punya pun dah masuk lockup dah. Kebanyakan crypto coin saya rasa takkan guna mining lagi lah, sebab mining number one is just a waste of energy. Second, it all depends on the apa orang panggil white paper, I think white paper or something. It depends on how the coin to work, the blockchain. So kebanyakan yang baru, that's why I think Ethereum, kalau tak salah Ethereum tengah naik kan, sebab antara sebab dia punya blockchain technology is slightly different. So that's why sekarang ni Ethereum is picked up dia punya momentum sebab dia lain sedikit daripada Bitcoin punya ni tu. Okay, tapi pasal kripto ni kita tak expert, so kita cuma boleh bagi general comment saja. Ya. Okay. Ini kali lah ya, so kita harap kali kelima untuk UJ. Ini okay, kita tengok. Kita dalam Team Rex ni kita dah empat bulat. Kita dah rekod kita rekod. Kita dah rekod 5 kali kita dah bulat, kita dah wasted. So kali ni kira kali ke-6 rasanya. Kali ke-6. 5 kot Cikgu Rashid cakap genapkan ganja dari 4 to 5. Oh ya, okay. So maknanya kali kelima. So kita dah ni lah. So kita tengok dalam Team Rex sama ada kita punya Swift bullet ataupun kita terpaksa habiskan 6 bullet dalam apa tu. Kalau pistol biasa kan dia ada 6 bullet kan. So tak apalah. So kita anggap 4 bullet tu dah salah. So ini kali kelima
kita masih ada spare satu. Kalau dia naik ke sampai 130 dan kita full margin daripada 130. Itulah. Saya rasa Oh. yang tu saya boleh recommend. Mungkin kalau dia naik sama 130, yes, semua ramai-ramai kita full margin. Tapi yang ni kita kata 80% boleh full margin. Okey, baik. Terima kasih Cik Rashid. Okey, Go berhantu Tuan Rahim Dia sebenarnya semua pair pun berhantu kalau kita depan NT4. Betul. Kalau kita duduk menghadap chart tu, itulah saya rasa dah banyak kali dah saya dah kena. Saya setiap kali buka chart selalu tak ada entry pun ter-entry. Tapi kalau saya tak buka chart, cantik je entry kita. Okey, so harap UJ swing ini kali lah So itulah percubaan kali kelima minggu depan ni. Okey, tengok Tuan Pinky dah bersuara Jangan serik dengan Go sekali dapat mesti manis. Manis seperti harum manis Yes. Bon, kejap lagi kita bagi link dekat Mukrizal dengan Imran. Boleh. Dia orang boleh join tak? Kita just interview 2-3 minit, mana boleh share sikit. Itulah. So ada soalan lain tak? Buat, kalau tak soalan boleh kita buat sebab kita dah live. Sebab hari ni kan weekend, boleh tidur lambat. Ala-ala tu boleh lah stay kejap tengok bola, lepas tu terus sahur. So boleh lah orang kata kita buat sesi ramah mesra online. Boleh. Okey, ada soalan lain atau permintaan?